Tuan-tuan kalau masih ingat, bila imam menambah rakaat, katalah imam terlupa. Kerana terlupa ni memang Allah tak ambil kira lah. Allah tak ambil kira orang yang lupa dalam solatnya, dalam semayangnya. Kerana Allah menyebut innallaha wada'a 'alal ummati alal ummati khata'a wa nisyan wastakrihu alaih wa mastakrihu alaih au kama qala. Yang bermaksud Allah tidak ambil kira orang yang tersalah maknanya tersilap dalam sembahyang dia. Orang yang terlupa, wa nisyan terlupa. Dan juga wa mastakrihu orang yang dipaksa. Allah tak ambil kira. Jadi maknanya orang yang terlupa, terpaksa, tersalah, tak ambil kira kesilapan. Dan kesilapan ni memang tabiat semula jadi manusia. Kita ni memang pelupa. Jadi kalau imam lupa, imam menambah rakaat 5 rakaat dalam solat Isyak. Contoh. Jadi kita dah belajar dulu cara nak menegur dia bagi yang nampak kesalahan imam lah, yang sedar kesalahan imam. Kita jangan duduk, kita jangan terus berdiri. Imam dah berdiri di rakaat yang kelima. Kita yang sedar ni, imam ni dah tambah rakaat, dia naik rakaat kelima, kita sedar, kita duduk. Yang sedar lah, yang tak sedar naik juga. Jadi makmum ni ada dua jenis. Yang peka dan yang peka. Kita biarlah yang peka. Jadi bila kita duduk, imam dah berdiri, waktu itulah kita menegur imam, kita menyebut subhanallah. Dulu kita dah belajar. Kalau ramai-ramai, lebih baik beramai-ramai subhanallah. Itu cara menegur imam. Dan bila imam dengar, ini aku dah berdiri ni, dan dia akan perasan belakang ramai yang duduk. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Jadi kalau dia yakin dengan teguran makmum tadi, dia akan turun balik, turun. Dan sepatutnya dia turunlah sebab ramai yang tegur. Ramai subhanallah. 10 orang tegur kan. Jadi sepatutnya imam dia kena yakin dengan teguran makmum tadi, dia duduk. Tapi kalau seorang saja yang tegur, subhanallah, katalah suara seorang aja. Jadi di situ imam boleh abaikan. Ini makmum yang silap ni, aku betul. Imam dia lupa. Itu cara menegur. Dan juga kita dah belajar bagaimana kalau imam mengurangi rakaat, kurang rakaat pula. Tadi terlebih. Kalau imam kurang rakaat, maknanya imam dia duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga. Katalah solat Isyak kan. Solat Isyak sepatutnya 4, dia buat 3, dia terlupa, dia duduk rakaat ketiga tu, duduk tahiyat akhir. Kita tengok imam ni tak cukup rakaat. Kita jangan duduk, kita terus bangun. Ini untuk orang yang makmum yang peka lah. Terus bangun, dan bila dalam keadaan berdiri, tegur imam itu subhanallah. Jadi bila imam kurang rakaat, kita tegur imam waktu berdiri. Bila imam terlebih rakaat, kita tegur imam waktu kita duduk. Itu beza dia. Jadi soal imam ikut tak ikut tu soal lain. Kalau dia tak ikutlah, katakan kita dah tegur dah, kita bangun berdiri kan, imam duduk, subhanallah, imam buat tak tahu, buat ada. Walaupun ramai tegur dia, dia buat tak tahu. Jadi kita tak ada pilihan. Sebab imam dah sampai rakaat ketiga je, dia dah berhenti, sedangkan ada satu lagi. Maka kita di situ kena niat mufaraqah. Itu. Jadi tuan-tuan, niat mufaraqah ni kena sentiasa semat dalam pemikiran. Bila solat berjamaah lah. Sembahyang seorang-seorang, kita tak perlu bermufaraqah pun, sebab seorang nak ikut siapa? Kita sembahyang seorang. Kalau berjamaah, jadi kena niat mufaraqah tu sentiasa ada dalam kepala. Kalau berlaku perkara-perkara yang tak tentu hal, kelang kabut contoh. Begitu kan. Jadi ada pun imam yang menegur makmum yang menegur imam yang lebih rakaat. Kita duduk. Imam dah tegur subhanallah, sepatutnya imam turun. Dia tak turun juga, maka samalah juga. Cuma ulama telah berbahas, ada dua pilihan dekat situ untuk yang imam menambah rakaat. Yang mengurang rakaat tu tak ada pilihan dah, kita kena mufaraqah. Sebab imam kurang rakaat, kita sedar, kita tak boleh ikut. Kalau kita rasa imam tak cukup, tak apalah, aku duduklah ikut imam ni, maka batal sembahyang kita. Melainkan makmum yang sama-sama ikut dengan dia, dan bila dia dah batal, dia dah buat kurang rakaat, dah habis tu, kena beritahu kat dia, dah wajib imam tadi mengulangi sembahyang
yang kurang rakaat tadi. Kita dah tegur, selesai lah. Jadi bila imam menambah, kita ada dua pilihan di situ. Pertama, kita tegur imam. Mana bila tegur imam, kita dalam keadaan duduk. Imam menambah rakaat naik, kita dah rasa cukup, duduk tahiyat akhir, tegur imam, subhanallah. Kalau imam tak duduk juga, ada dua pilihan. Kita boleh sama ada nak bermufaraqah, iaitu senjata ampung, ataupun menunggu imam. Imam ni kadang-kadang dia menambah rakaat tu, ada perkara-perkara dalam kepala dia yang dia terpaksa menambah. Contohnya dia terlupa baca Fatihah ke, katalah dalam rakaat ke, selalunya baca masing-masing rakaat ketiga kan. Rakaat ketiga, rakaat keempat, semua baca Fatihah masing-masing. Imam baca, makmum baca kan. Kalau Fatihah rakaat pertama kedua kena baca kuat. Dia dengarlah. Ketiga empat kata imam terlupa, katalah, maka terlupa, dia anggap rakaat tu tak kira, dia terpaksa tambah satu lagi. Itu yang kita tengok, ini dah 5. Sebab itulah pilihan yang kedua tadi, kita boleh menunggu imam atas dasar mungkin imam ni ada perkara-perkara yang dia buat silap, maka dia tambah rakaat. Ini bagi orang yang faham, eloklah menunggu imam, ikut imam. Imam tunggu. Kita cara nak menunggunya, kita baca tahiyat, kita duduk tahiyat akhir, jangan ikut dia berdiri, imam diri. Subhanallah, dia buat tak tahu, dia terus bangun tambah satu rakaat, dia baca Fatihah dan sebagainya. Kita baca tahiyat. Bila dah habis tahiyat tu, imam belum lagi, baru nak rokok, baru nak i'tidal, kita dah habis tahiyat, kita terus baca surah-surah yang kita ingat. Kita jangan duduk diam lah, sebab kita dah habis dah, fil alamina innaka hamidun majid. Imam tu tambah rakaat. Jadi kalau kita diam di situ, kita akan diganggu oleh syaitan. Jadi sebaik-baiknya kita baca qul huwallah ke, bacalah Fatihah ke beberapa kali. Bila imam duduk tahiyat akhir, imam membaca tahiyat, jadi bila imam salam, kita pun salam bersama-sama dia, maka itu yang paling baik. Tapi tak semua orang boleh buat lah. Kalau orang tu dia ada ilmu, mungkin dia boleh buat lah. Ataupun dia tak ada masalah, dia boleh tunggu, tak apa. Kalau dia nak cepat, dia ada urusan, maka terus niat mufaraqah. Dia cepatlah semayang. Boleh? Dulu kita dah belajar. Baik, hari ini kita sambung lagi sikit lagi, yang mana ada kitab imam tidak yakin dengan teguran makmum. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, untuk nak menegur imam ni, paling kurang dia mesti ada 5 teguran, 5 makmum yang menegur. Baru imam tu boleh terimalah. Kalau seorang dua tu, imam boleh tak ikut, boleh abaikan. Sebab dia nak menegur imam ni, kadang-kadang makmum yang salah, makmum tersilap, padahal imam tu betul. Jadi nak menegur ni mestilah di antara syarat dia yang disebut ya, syarat Imam Syafi'i kata mesti ada sekurang-kurangnya 5 orang yang menegur. Kalau ramai lebihlah, bolehlah. Jadi bila ditegur secara beramai-ramai, imam sepatutnya ikut. Kita baca sikit. Jika imam terlupa lalu makmum mengucapkan tasbih untuk mengingatkannya, maka hendaklah imam ikut teguran itu jika dia teringat bahawa dia benar-benar lupa. Ramai yang sebutkan subhanallah, imam terkejut, apa salah aku ni, orang semua duduk, maka dia kena ikut duduk. Kerana dah tentunya dia salah. Mana mungkin kalau ramai tegur tu, maknanya itu yang lebih kuatnya. Kalau seorang mungkinlah makmum tu yang salah, imam tu yang betul. Tapi bila dah ramai-ramai, maknanya makmum yang betul, makmum tegur, jadi imam kena turun. Akan tetapi jika dia tidak teringat dan tidak yakin dengan peringatan yang diberikan oleh makmum, maka tidak harus baginya mengamalkan perkataan yang teguran makmum. Kalau imam tu pula bergantung keyakinan dia juga. Kalau dia yakin, aku yang betul ni, makmum salah, dia boleh mengikut pandangan dia, tanggapan dia, boleh. Bahkan wajib imam mengamalkan dengan keyakinan dirinya sendiri. Dia yakin dengan diri dia. Dan jangan bertaklid kepada mereka walaupun bilangan mereka ramai menurut qaul yang sahih. Ini ada satu pandangan yang mengatakan walaupun ramai yang tegur, jadi imam tu ada hak. Sebab semuanya bergantung pada keyakinan imam tu sendiri. Dia tak pakai yang 5 orang, 10 orang, dia tak pakai. Dia keyakinan. Contohnya, Imam Nawawi menyebut ada 2 qaul dalam masalah makmum yang ramai, yang sampai bilangannya begitu banyak dan jelas sehingga tidak munasabah mereka boleh sahaja berkata membuat salah. Kalau dah ramai imam tegur, makmum tegur, makmum betul-betul sepatutnya. Tapi imam dia ada hak. Dia ada hak. Bergantung keyakinan dia. Kalau dia was-was, barulah dia ikut
teguran makmum tu dia keluar bawah, betul ke ni, sebaik-baiknya ikutlah teguran makmum. Tapi kalau dia yakin, walau keyakinan dia yang salah pun, dia yakin dia betul, dia berhak untuk terus buat apa yang dia buat. Itu kaul yang pertama. Menurut kaul yang pertama, kita tengok yang pertama. Menurut kaul yang pertama, imam jangan merujuk kepada perkataan mereka, dan menurut kaul yang kedua, imam hendaklah merujuk kepada perkataan mereka. Ada dua pendapat. Boleh ikut pendapat teguran imam dan boleh tak ikut walaupun majoritinya. Kalau imam tu yakin, seyakin-yakinlah. Tapi kalau dia dah was-was, sepatutnya dia ikutlah makmum. Makmum tegur subhanallah, turunlah. Kalau itu yang lebih, kalau yang kurangnya makmum tegur subhanallah, bangunlah yang kurang rakaat tadi. Imam An-Nawawi dalam Al-Bayan, dalam kitabnya, mengatakan bahawa kebanyakan ashab Asy-Syafi'i berpendapat imam jangan merujuk kepada perkataan makmum, perkataan para makmum. Akan tetapi Abu Ali At-Tabari berpendapat imam hendaklah merujuk kepada perbuatan mereka. Jadi ada dua khilaf. Dua khilaf ini merujuk kepada keyakinan imam tersebut. Kalau imam yakin, ikutlah keyakinan imam tu. Kalau dia tak yakin, maka mazhab Syafi'i kata kalau lebih daripada 5 tegur dia, imam kena ikut makmum. Boleh?